Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, saya Ustaz Ahmad Afif bin Abdul Wahid akan memberi tazkirah secara ringkas berkaitan dengan sambutan nuzul Al-Quran kita pada Ramadan kali ini. Di mana tuan-tuan, jika kita lihat setiap tahun pada 17 Ramadan, umat Islam akan berkumpul mengadakan khatam Quran dan tadarus membaca ayat suci Al-Quran beramai-ramai bersempena dengan sambutan nuzul Al-Quran. Di mana kalau kita lihat terdapat pelbagai program termasuk ceramah agama akan diadakan di seluruh negara bagi mengenang kembali sejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun tahun ini semuanya berbeza dengan keadaan negara dibadai dengan COVID-19. Pastinya perhimpunan ramai untuk menganjurkan sebagaimana biasa kita tidak dapat lakukan pada hari inilah, tuan-tuan. Namun kita tidak boleh jadikan ia suatu alasan untuk kita tidak meraihkan sambutan. Sebaliknya, ia diraihkan dengan cara yang baru, iaitu tadarus Al-Quran boleh dilakukan secara sendiri, dalam talian atau bersama keluarga di rumah. Sekaligus kita dapat menghayati kemuliaan Ramadan. Jika kita lihat, kita dipaham sambutan nuzul Al-Quran akan dibuat secara siaran langsung menerusi stesen radio Pahang FM dan laman sosial Facebook Jabatan Agama Islam Pahang Jaib bersesuaian dengan norma baru. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, perkongsian saya pada pagi ini apabila kita bercakap tentang nuzul Al-Quran, apa makna nuzul, tuan-tuan? Nuzul Al-Quran bererti penurunan Al-Quran dari langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Kalau kita lihat perkataan nuzul dalam Al-Quran terdapat pelbagai bentuk ataupun disebut sebagai pelbagai wajah. Sama ada ia datang dalam kata nama, kata perbuatan atau lainnya digunakan dalam Al-Quran. Para ulama menyebut di dalam Al-Quran terdapat lebih kurang 290 kali. Sebagai contohnya di dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud dialah yang telah menurunkan hujan. Manakala dalam surah lain ada juga disebut dialah yang menurunkan Taurat dan Injil dalam surah Ali Imran. Di situ ada perkataan turun, tuan-tuan. Oleh yang demikian, nuzul bererti turun atau berpindah, iaitu berpindah dari atas ke bawah atau turun dari tempat yang tinggi. Itu makna perkataan nuzul. Manakala Al-Quran pula bermaksud bacaan atau himpunan. Kerana kalau kita lihat Al-Quran itu didatangkan untuk dibaca oleh manusia dan di dalamnya terhimpun ayat-ayat yang menjelaskan pelbagai perkara yang meliputi soal tauhid, ibadat, jenayah, muamalat, munakahat, sains, teknologi dan sebagainya. Manakala kelebihan Al-Quran, tidak ada satu perkara pun yang terlepas atau tertinggal di dalam Al-Quran. Maknanya Al-Quran ni dia meliputi, tuan-tuan, meliputi semua perkara. Sebagaimana firmanullah, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun.
Maksudnya, dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Tiada kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini, kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka, yakni untuk dihisap dan menerima balasannya. Jadi kita faham tuan-tuan, Al-Quran meliputi semua perkara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bercakap tentang Al-Quran, Al-Quran merupakan hidayah ataupun rahmat ataupun syifa ataupun nur ataupun furqan dan pemberi penjelasan bagi manusia, the way of life. Al-Quran dikenali sebagai Al-Furqan kerana dengan datangnya Al-Quran, ia dapat membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang salah. Kerana dengan akal semata-mata, kita tidak akan mampu mengenal pasti sama ada perkara tersebut betul ataupun salah. Dan Al-Quran juga dikenali sebagai At-Tanzil, dengan maksud diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh yang demikian, nama ini sekaligus merupakan penegasan bahawa Al-Quran bukanlah buatan manusia, dan juga dia bukanlah dicipta ataupun buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, kita tidak boleh samakan Al-Quran dengan karya-karya ataupun buku-buku yang dikarang oleh manusia. Al-Quran juga tuan-tuan dinamakan, dia dikenali sebagai Al-Kitab, dengan maksud bahawa Allah menjadikan Al-Quran sebagai sebuah kitab yang mengumpulkan hukum-hukum syariat. Al-Quran juga dikenali sebagai Az-Zikri, yang bererti Al-Quran ingin memberi pesan secara tidak langsung kepada manusia bahawa ia adalah sebuah peringatan dalam bentuk tuntutan. Di mana kita faham tuan-tuan, di dalam Al-Quran banyak digariskan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu tanggungjawab manusia untuk menjaga bumi dari kehancuran alam, kerosakan tangan manusia dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sekianlah tazkirah ringkas saya pada pagi ini dengan mengambil masa tuan-tuan 5-7 minit. Semoga di sana ada keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.